Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor saya ucapkan. Kami daripada kumpulan Serayu akan menerangkan dan merungkaikan sedikit isu sosial yang telah kami kaji dan pilih ini untuk ditangani melalui projek keusahawanan sosial bagi khusus ini. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang pelajar, iaitu yang pertama ialah Nur Izrin Adlina binti Muhammad Amri, Farida Nasuha binti Afaf Faizal, Aisyah Sofia binti Sa'ad, Nur Aliyah binti Muhammad Rahim dan saya Siti Atira binti Osman. Terdapat 3 isu sosial yang akan dibentangkan oleh kumpulan kami, iaitu yang pertama adalah obesiti di Malaysia, kekejaman buli membawa padah dan terakhir adalah realiti kemiskinan hidup. Obesiti di Malaysia mengalami peningkatan yang signifikan dengan 30 hingga 40% orang dewasa dan 30.5% kanak-kanak yang berumur 13 hingga 17 dikategorikan sebagai obes. Peningkatan ini disebabkan perubahan gaya hidup, pola makanan tidak seimbang dan kurangnya aktiviti fizikal. Hasil kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan menunjukkan tren meningkat dari 24.6% hingga 30.5% pada tahun 2012 pada tahun 2022 dalam kalangan kanak-kanak. Masalah obesiti membawa kesan serius terhadap kesihatan mental dan fizikal. Jika tidak diatasi, kemungkinan besar akan meningkatkan kadar penyakit diabetes, jantung dan hipertensi di masa hadapan. Tindakan mendesak perlu diambil untuk merubah gaya hidup dan meningkatkan kesedaran akan risiko obesiti di kalangan rakyat Malaysia. Tular satu kes buli yang berlaku di Kolej Melayu Kuala Kangsar MCKK yang melibatkan 3 pelajar tingkatan 4 dikatakan telah dipukul oleh 4 pelajar tingkatan 5 dan mangsa telah dibawa ke Hospital Kuala Kangsar untuk rawatan lanjut. Buli adalah salah satu gejala sosial yang terus menjadi perhatian serius di Malaysia. Ia tidak hanya merangkumi ancaman fizikal tetapi juga termasuk tindakan atau kata-kata yang menyakitkan secara emosi dan psikologi. Gejala ini boleh berlaku di pelbagai konteks termasuk di sekolah, tempat kerja mahupun dalam talian. Berdasarkan laporan daripada Berita Harian pada 1 November 2023 yang lalu, Kementerian Pendidikan KPM mendedahkan jumlah kes buli di sekolah telah melonjak tahun ini berbanding 2 tahun lalu dengan 4,994 kes direkodkan setakat bulan lalu. Ini kerana kes buli bagi tahun 2021 lebih rendah disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi menangani gelombang COVID-19. Kemiskinan hidup di Malaysia merujuk kepada kesempitan ekonomi yang menghalang individu ataupun keluarga dari memenuhi keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pendidikan. Di Sabah dan Sarawak, kekurangan kemudahan jalan raya dan pengangkutan menyulitkan akses kepada pendidikan yang berkualiti. Di Semenanjung Malaysia pula, masalah miskin bandar semakin meningkat menyebabkan peningkatan gelandangan disebabkan oleh kos penempatan yang sangat tinggi. Jadi, kami dari Serayu akan membincangkan inisiatif keusahawanan sosial sebagai langkah penyelesaian untuk mengatasi masalah ini. Ini merupakan beberapa langkah untuk mengatasi isu kemiskinan hidup. Pertama iaitu dengan memberi latihan. Dalam program latihan ini, setiap individu akan mengikuti sesi intensif yang mencakup pelbagai aspek kemahiran. Contoh program latihan ialah TVET, iaitu pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. TVET ini merupakan proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. Skop TVET perlu berdasarkan standard pekerjaan yang diiktiraf dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri. Tujuan TVET diperkenalkan adalah bagi memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi selaras dengan globalisasi ekonomi berasaskan pengetahuan, kemajuan teknologi dan mobiliti tenaga kerja global. Keistimewaan yang diperolehi apabila menyambung pelajaran dalam bidang TVET ialah mampu menguasai pengetahuan dan kemahiran praktikal dengan lebih baik berbanding lulusan program akademik
akademik. Kelebihan ini berpotensi untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan menarik minat majikan untuk menawarkan pekerjaan kepada lulusan TVET. Antara contoh program termasuklah industri minyak dan gas, semikonduktor, elektrik dan elektronik dan pembangunan bidang ICT. Kedua ialah bantuan modal. Program ini berusaha untuk memberikan sokongan kewangan kepada individu yang kurang pendapatan. Contohnya, bantuan modal kepada industri kecil sederhana IKS. Bantuan ini dapat menambah dana dengan tambahan modal pusingan perniagaan, pembelian mesin dan peralatan baru, peningkatan kualiti produk, penjenamaan dan mempelbagaikan kaedah pemasaran, terutamanya pemasaran online. Peniaga juga dapat menambah baik dari segi adaptasi teknologi baru selaras dengan perkembangan masa kini dan usaha ke arah galakan kepada sektor perniagaan kepada automasi dalam pengeluaran produk supaya lebih efisien. Contoh bantuan modal seperti Semarak Niaga Keluarga Malaysia yang menyediakan pelbagai skim pembiayaan merangkumi pelbagai jenis pinjaman, jaminan pembiayaan serta suntikan ekuiti untuk manfaat setiap peniaga. Selain itu, program Carnival Kerjaya juga sering diadakan sebagai salah satu langkah untuk mengatasi masalah kemiskinan bandar. Carnival ini dianjurkan oleh pihak kerajaan adalah bertujuan untuk memberi peluang kepada mereka yang belum mendapat pekerjaan atau yang telah bekerja. Carnival ini biasanya akan disertai oleh syarikat-syarikat yang akan menawarkan jawatan kosong dalam pelbagai bidang mengikut kelulusan. Dengan ini, ramai orang terutamanya golongan belia boleh merebut peluang untuk memilih pekerjaan yang ditawarkan mengikut kelulusan mereka. Selain itu, Carnival sebegini merupakan salah satu langkah yang mampu mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan belia di bandar malah di luar bandar. Carnival seperti ini merupakan satu idea yang sangat memperangsangkan untuk menarik lebih ramai golongan belia yang tidak bekerja. Oleh itu, para belia yang telah tamat belajar dan belum mempunyai pekerjaan perlulah sentiasa cakna akan iklan-iklan jawatan kosong yang terkini dan menghadiri program seperti ini bagi mengelakkan diri daripada menjadi penganggur. Oleh sebab itu, program seperti Carnival Kerjaya ini merupakan langkah proaktif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi mengurangkan masalah kemiskinan yang berlaku terutamanya dalam kalangan belia. Akhir sekali, bagi menangani isu kemiskinan bandar, pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up approach dilihat lebih efektif berbanding strategi one size fits all. Dalam konteks ini, pendekatan bersasar bukan sahaja dapat mengenal pasti kawasan dan kelompok penduduk dengan kadar kemiskinan tinggi mengikut lokaliti dan strata. Malah, ia dapat membantu menyusun langkah berkesan untuk merapatkan jurang ekonomi kumpulan sasar. Selain bantuan sumbangan dan modal perniagaan, pemerkasaan komuniti penting dalam transformasi masyarakat miskin tegar dan miskin bandar, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan keupayaan ekonomi dan sosial penduduk setempat. Selain itu, pertimbangkan juga pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara. Jika ekonomi sedang berkembang pesat, penyelarasan gaji dapat memberi insentif tambahan kepada pekerja yang turut menyumbang kepada pertumbuhan ini. Ini akan mencipta satu persekitaran yang memacu produktiviti dan mencipta keseimbangan ekonomi yang mampan. Walau bagaimanapun, penyelarasan semula kadar gaji perlu dilakukan dengan teliti dan adil. Perbincangan yang komprehensif perlu diadakan dengan pihak majikan, pekerja dan juga kerajaan. Keperluan asas pekerja dan kebolehlapasan kewangan organisasi perlu dipertimbangkan untuk mencapai keseimbangan yang baik. Sebagai kesimpulan, penyelarasan semula kadar gaji pekerja adalah suatu tindakan proaktif yang mencerminkan kesedaran terhadap perubahan ekonomi semasa. Ia bukan hanya tentang memberi peningkatan gaji kepada pekerja, tetapi juga mengenai membangun sistem ekonomi yang adil, mampan dan kebolehcapaian. Dengan pendekatan yang bijaksana, penyelarasan gaji dapat menjadi pendorong utama dalam keadilan dan kemakmuran ekonomi. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga isu sosial ini yang telah diterangkan tadi perlu diambil cakna bagi semua golongan, termasuklah golongan keluarga, masyarakat dan kerajaan. Ini kerana kesemua isu sosial ini amat penting untuk ditangani daripada terus berluasa dan terus meningkat.
Ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.